Selamat sejahtera dan selamat Hari Merdeka saya ucapkan kepada pensyarah Miss Aini Abdul Rahman dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini, tanpa melengahkan masa, saya akan membentangkan tentang hubungan etnik. Kod subjek MPU 311. Sebelum saya membentangkan bahagian pengenalan, saya ingin menyentuh dua perkara yang amat penting, iaitu dasar ekonomi baru yang dikenali sebagai DEB yang dilaksanakan dari tahun 1971 hingga 1990. Objektif DEB ini dijalankan adalah untuk membasmikan kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Walau bagaimanapun, keputusan daripada DEB yang dijalankan itu tidak begitu puas hati. Jadi, kerajaan telah mengambil langkah yang seterusnya selepas tahun 1990, iaitu Dasar Pembangunan Nasional yang dikenali sebagai DPN. Objektif DPN dilaksanakan adalah untuk menggugurkan kestabilan sosial dan politik untuk meningkatkan taraf ekonomi negara. Bahagian pengenalan adalah pada tahun 1970, keluaran dalam negara kasar yang dikenali sebagai KDNK catat perkembangan yang positif. Pendapatan negara kasar PNK per kapita meningkat daripada RM1087 pada tahun 1970 kepada RM25,481 pada tahun 2012. Seperti bagaimana yang kita boleh lihat, ekonomi negara kita telah pun meningkat dan telah berada dalam keadaan yang kukuh. Dalam slide ini, saya akan membentangkan cara sesuai wujudkan keadilan dalam agihan ekonomi. Yang pertama, usaha dilakukan ke arah sistem kebajikan yang berkesan. Kebajikan harus diberikan mengikut keperluan dan bukan berasaskan kaum seperti dizahirkan dalam DEB. Jikalau kebajikan diberikan berasaskan kaum, maka ia akan menunjukkan satu tindakan yang tidak adil. Dan perbuatan sedemikian akan menyebabkan rasa tersindir kepada kaum-kaum yang lain dan akan mencetuskan pergaduhan antara kaum-kaum yang tertentu. Seperti bagaimana pada peristiwa yang kita dapat ingat pada 13 Mei 1969. Seterusnya, menaikkan garis kemiskinan pendapatan. Kerajaan tidak harus terlampau asyik dengan mengendalikan bezaan pendapatan antara kaum, tapi beri lebih perhatian dan buat strategi untuk menangani perbezaan pendapatan antara kawasan dan perbezaan pendapatan sebenar. Sebagai rujukan, kita boleh ambil laporan UNDP yang dikenali sebagai United National Development Program menunjukkan 10% rakyat Malaysia kawal 38.4% ekonomi dan 10% termiskin yang kawal 1.7% ekonomi di Malaysia. Di mana daripada statistik itu kita dapat tahu yang golongan kaya terus menjadi kaya dan golongan miskin terus menjadi miskin. Seterusnya, menghindar daripada racun perpaduan. Menghindar daripada racun perpaduan, di mana equality and equity harus sama untuk semua kaum. Bermaksud kesamarataan dan keadilan harus sama untuk semua kaum. Sebagai contoh, bantuan atau subsidi aktiviti yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar yang terdiri daripada orang Melayu dan orang India patut diberi keutamaan. Kursus-kursus kemahiran yang kerajaan sediakan untuk
golongan B40 patutlah diberi peluang tanpa mengira kaum. Kesan daripada contoh yang diberikan tadi, segolongan daripada B40, daripada masyarakat, daripada golongan B40 akan taraf kehidupan masyarakat B40 tersebut akan meningkat. Dan kita boleh merujuk kepada Undang-Undang Persekutuan seperti Perkara 8, di mana semua orang sama di sisi undang-undang, yang bermaksud tidak kira kaum, bangsa atau agama. Semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan semua orang berhak mendapatkan peluang yang disediakan oleh kerajaan. Selain itu, perkara 12 juga boleh kita merujuk, iaitu hak pendidikan. Kita tidak boleh kata bahawa golongan B40 ataupun masyarakat yang tinggal di luar bandar tidak boleh mendapatkan pendidikan. Iaitu perkara itu adalah salah di sisi undang-undang perkara 12, di mana hak pendidikan tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana individu semata-mata atas alasan agama, ras dan keturunan. Dalam slide ini, saya akan membentangkan cara agihan dalam kekayaan negara. Seperti mana yang kita tahu, negara kita dianugerahkan dengan pelbagai sumber asli seperti minyak, bahan mentah, biji timah dan sebagainya. Yang pertama, pemberian zakat. Pemberian zakat adalah wang yang diperuntukkan dengan kadar yang berpatutan. Dari wang zakat tersebut, masyarakat yang miskin dan di luar bandar dapat dibantui. Setiap kaum juga patut mengagihkan atau memberi zakat, maupun dari segi kewangan ataupun dari segi yang lain. Seperti kaum Melayu, mereka akan mengagihkan sejumlah daripada wang yang diperoleh daripada mereka untuk menderma atau memberi kepada golongan yang miskin. Kaum Cina pula dari segi pembinaan seperti badminton court, wedding hall, pertubuhan untuk bekas pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina akan menyewa dewan-dewan tersebut untuk perayaan macam perkahwinan atau sebagainya, dan menggunakan wang yang diperoleh daripada itu untuk memberi sebagai sumbangan kepada masyarakat Cina yang miskin. Dari kaum India pula, melalui kebajikan seperti Hindu Dharma Sanggam yang memberi wang ataupun keperluan asas rumah tangga seperti beras, tepung, susu dan sebagainya kepada orang India yang miskin. Itu langkah kemakmuran bersama. Langkah kemakmuran bersama. Pernyataan itu atau langkah tersebut telah diinisiatifkan oleh Dr. Mahathir, yang mendefinisi secara ringkas, kemakmuran bersama adalah usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus-menerus membangun secara mampat. Ia seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif di setiap peringkat rantaian nilai, kelas, kaum dan geografi sehingga mewujudkan rasa keharmonian serta kestabilan dalam kalangan rakyat menjelang tahun 2030. Matlamat kemakmuran bersama adalah menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat, sekaligus memastikan mereka merasai nikmat dengan lebih adil dan teragih. Dr. Mahathir juga berkata, terdapat 7 teras strategik perlu dilaksanakan, iaitu adalah dari dasar fizikal yang progresif, aras tanda urus tadbir dan integriti tinggi, penghasilan pendidikan dan Tibet
bernilai tinggi, modal sokongan kewangan kompetitif, penyampaian institusi kerajaan yang efektif, kestabilan monetari, big data yang komprehensif dan terangkum, serta masyarakat sivik dan berpengetahuan. Selain itu, sumbangan hasil daripada sektor gas dan minyak. Malaysia diberkati dengan kekayaan sumber asli. Kita terutamanya bersyukur kerana negara ini kaya dengan minyak dan gas yang telah melahirkan wakil tunggal Malaysia di dalam senarai Fortune 500, iaitu syarikat Petronas. Semenjak pensyarikatan kumpulan Petronas 35 tahun yang lalu, kumpulan tersebut telah menyumbangkan sebanyak RM471 bilion kepada kerajaan, di samping menanggung subsidi gas kumulatif sebanyak RM97 bilion. Malaysia telah menikmati sumber petroleum yang banyak dan menjana pendapatan kepada kerajaan Malaysia menerusi kutipan cukai, royalti, dividen dan jenis cukai dan yuran lainnya. Rentetan dengan poin yang diberikan, sekurang-kurangnya 20% daripada lebihan bayaran disalurkan kepada Khazanah Nasional Berhad untuk tujuan kapasiti baru dan pembinaan keupayaan dalam sektor, terutamanya tenaga boleh diperbaharui dan kecekapan tenaga, RE dan EE dan teknologi hijau. Selain itu, sumbangan hasil daripada sektor gas dan minyak, sekurang-kurangnya 20% boleh disumbangkan daripada lebih bayaran akan dilaburkan dalam pembangunan sumber manusia, terutama dalam pendidikan dan latihan. Kesan daripada sumbangan yang diberikan adalah seperti kita akan menuju ke arah yang positif dan akan lebih meningkat. Selain itu, ekonomi masyarakat yang rendah dan yang tinggi tidak akan diperlihat sebagai perbezaan yang besar. Maka sumbangan daripada syarikat-syarikat tersebut boleh dikatakan adalah salah satu faktor yang amat penting untuk mengimbangkan ekonomi negara dan juga mempertingkatkan ekonomi negara kita. Dalam slide ini, saya akan membentangkan tentang cara mendapatkan jurang perbezaan antara kaum. Yang pertama sekali, bersosialisasikan diri mereka. Apa yang saya maksudkan daripada bersosialisasikan diri mereka adalah seperti interaksi dan pergaulan antara etnik atau kaum-kaum yang lain. Jika kita bergaul dan berinteraksi antara kaum kita sendiri, kita tidak akan dapat pengetahuan yang lebih mendalam dan yang lebih terbuka terhadap kepercayaan atau tentang etnik dan kaum-kaum yang lain. Selain itu, mengadakan aktiviti dan juga perayaan. Aktiviti yang saya maksudkan di sini adalah sebagai aktiviti rukun tetangga seperti gotong royong, di mana pada aktiviti itu etnik ataupun kaum Melayu, Cina, India, Sabah, Iban, semua yang ada di kalangan jiran akan bersatu padu untuk membersihkan taman atau kawasan persekitaran mereka. Aktiviti yang lain yang boleh dikatakan adalah seperti rumah terbuka semasa perayaan. Kita boleh menyaksikan bahawa di kawasan pertempatan, bukan semua orang yang Melayu, bukan semua orang yang Cina, bukan semua orang yang India. Di mana dalam satu baris kawasan pertempatan, kita boleh lihat satu rumah adalah untuk orang Cina, satu rumah adalah untuk orang India, satu rumah adalah untuk orang Melayu, ataupun sebagainya. Jikalau kita mengadakan rumah terbuka semasa perayaan,
kita dapat tahu tentang adat istiadat etnik lain ataupun kaum lain, kepercayaan kaum lain, dan kita akan tahu perkara yang kita mengesyaki selama ini, seperti melukis kolam. Masyarakat Cina dan masyarakat Melayu tidak tahu apa yang dimaksudkan sebagai kolam dan apakah fungsi orang India melukis kolam di depan rumah. Jikalau aktiviti rumah terbuka pada musim perayaan dijalankan, maka pada masa itulah kaum Cina dan kaum Melayu akan mendapat tahu apakah fungsi kolam di depan rumah yang selalu dilukis oleh masyarakat India. Mengelakkan rasa ethnocentrism. Rasa ethnocentrism ini adalah seperti fikiran ataupun pendapat bahawa kaum sendiri yang adalah amat megah dan memandang rendah terhadap kaum atau etnik yang lain. Sikap atau rasa ethnocentrism ini patut disingkirkan secara serta-merta dan kita juga harus mengamalkan sikap terbuka. Sebagaimana kita tahu, Malaysia adalah negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk. Jika kita mengamalkan rasa ethnocentrism tersebut, maka kefahaman antara kaum atau etnik yang lain akan menjadi amat susah. Jadi kita kena mengamalkan sikap terbuka supaya kita dapat tahu tentang etnik atau kaum lain dan kita boleh berkongsi pandangan atau berkongsi kepercayaan dan mengetahui lebih tentang kaum yang lain. Memberi peluang yang sama kepada semua etnik. Dalam perindustrian yang ada di Malaysia yang juga perindustrian di Malaysia yang juga menyokong ekonomi negara kita, kita tidak boleh mendominasikan kaum yang tertentu seperti perindustrian bisnes yang mendominasikan kaum Cina, pertanian yang mendominasikan kaum Melayu dan pekerjaan yang tertentu untuk kaum India. Jadi, jika kita mengagihkan dan mendominasikan kaum-kaum tertentu, maka peluang pekerjaan akan lebih diberikan kepada kaum-kaum tertentu dan tidak akan diberikan kepada kaum yang lain. Maka ini akan menyebabkan rasa tidak puas hati antara kaum yang lain dan mereka akan rasa tersindir. Bukan itu saja. Jika dalam sektor atau perindustrian yang tertentu, kaum Cina atau kaum India atau kaum Melayu yang mendominasikan perindustrian tersebut, maka kadar pengangguran di negara kita akan lebih meningkat. Di mana ramai orang yang akan menganggur dan ekonomi negara kita boleh kata ekonomi negara kita bahawa ekonomi negara kita tidak akan meningkat dan ia akan terus merosot jika kadar pengangguran di negara kita meningkat. Sekian saja daripada saya, Taruna Ganesh, BHRM B7. Terima kasih dan minta maaf atas percakapan yang tidak lancar. Sorry miss, terima kasih.